Selamat malam dan selamat sejahtera kepada tamu kita, Encik Pavitran dan rakan-rakan sekumpulan Islam saya. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih kerana beri saya peluang untuk mengendalikan sesi temu bual kita pada malam ini. Okey, sesi temu bual kita pada hari ini diadakan adalah bertujuan untuk memberi pengetahuan secara am tentang impak buli cyber kepada para atlet dan juga ahli sukan. Pertama sekali saya nak ucap ribuan terima kasih kepada tamu kita, Encik Pavitran, kerana sudi menerima jemputan kami untuk sesi temu bual pada malam ini. Sama-sama bang. Jangan menggambar. Tu lah, excited apa, muda gila atlet. Muda lagi pada kami. Alright, sebelum kita mula sesi kita pada malam ni, saya nak beri sedikit pengenalan lah tentang kita punya guest hari ni, Encik Pavitran Pillai, betul? Ada lagi Sivan Nation. Okey. Beliau adalah atlet karate wakil Malaysia. Betul? Betul. Okey. Dalam Sukan Asia Under 21 mendapat silver. Sukan Asia Under 21 2019 silver. Malaysia Open Karate Championship 2019 2 gol. Under 21 Pra Sukma 2018 dapat silver. Singapore Open Karate Championship dapat silver. Milo International Open Karate Championship 2 gold. Dan ranking dunia paling tinggi yang pernah dicapai adalah ranking nombor 5. Betul Encik? Betul. Wah, hebat. Tahniah Encik. Okey, kita boleh teruskan dengan soalan pertama. Boleh Encik Pavitran? Boleh. Okey, soalan pertama dari saya. Pada pandangan Encik Pavitran sendiri kan, mengapa ahli sukan ni yang sering menjadi mangsa cyberbully? Sebab satu benda ni, kalau ahli sukan kan, kalau dia nak buat bully cyber ni dekat orang biasa, orang bawahan, so memang tak ada orang akan layan sebab memang tak famous sangat dah. Macam tak boleh anggap sebagai selebriti. Kalau dia nak buat bully cyber ni dekat selebriti-selebriti, contohnya kita ambil macam singer, ahli sukan, lepas tu orang-orang yang buat movie-movie semua, so benda ni akan jadi viral. So nama mereka akan easily dia boleh tercemar. So kalau dia orang ni nak buat bully cyber ni dekat orang biasa, memang tak ada orang akan cakap pasal benda tu lah. So benda tu memang tidak cepat akan merebak. Kalau dia orang buat bully cyber ni dekat selebriti-selebriti ataupun ahli-ahli sukan yang memang mempunyai prestasi yang baik, so masa dia orang buat bully cyber ni, impak dia adalah lebih pantas. Dia akan berebak dengan lebih pantas sebab dia ada banyak followers kan, banyak fans. Dia pun pernah capai banyak pencapaian. So benda ni akan merebak dengan cepat dan ia boleh menyebabkan nama dia tercemar dengan senang dan juga dengan cepat. Betul faham. Sebab orang famous ni lagi ramai followers kan. So apa nama dia lagi besar, so orang senang untuk melakukan dia, betul? Okey, kita move on untuk soalan kedua. Boleh tak Encik Pavitran kongsikan pengalaman Encik sendiri dalam menjadi ahli sukan dan dalam masa yang sama menjadi mangsa bully cyber? Saya pernah mengalami masa 2019 lah. Masa saya menang yang pra Asian Game, pra SEA Game, menang semua keluar dalam berita, keluar dalam surat khabar semua. Masa tu memang saya tak ingat lah saya akan jadi mangsa untuk bully cyber. So selepas saya menang tu, lepas 2 minggu ataupun 3 minggu, saya dapat satu berita. Lepas tu ada orang buat fake account tentang saya. Lepas tu post benda-benda yang tak baik dekat sana. So aku pun masa tu rasa macam memang sakit hati lah sebab aku ni memang mengkorbankan masa saya, mengkorbankan tenaga saya untuk negara kita ni, pergi pertandingan-pertandingan sana untuk menang. Tapi dia orang ni tak appreciate saya, dia orang turut buat-buat benda ni untuk mencemparkan nama saya. So memang benda ni menyakitkan saya lah. So tapi disebabkan mental saya kuat, disebabkan kekuatan mental saya dapat
selesaikan benda ni dengan senang. Saya tak ambil macam kenapa saya tak pergi bunuh diri ke ataupun pergi nangis-nangis kat sana. Saya tak buat benda macam tu lah. So memang benda ni simple. Bila kau ni masa jadi popular ataupun when you reach something, when you win something, when you become popular, so memang you akan ada fans dan juga dalam masa yang sama you akan ada enemies. You akan memang ramai orang akan jealous. Kenapa dia menang? Aku tak suka dia. So dia orang akan mula buat bully cyber lah, ataupun dia orang akan hubungi orang yang buat bully cyber ni untuk mencemarkan nama dia. So benda ni dalam kalangan ahli-ahli sukan, ahli-ahli selebriti semua memang benda ni biasa lah. So dia orang ni kena kekuatan mental dia orang untuk menyelesaikan masalah ini. So disebabkan saya buat cara-cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. So akhirnya selepas saya dapat berita tu dalam 1 minggu tu saya dapat selesaikan masalah bully cyber tu, dan sampai sekarang dah tak ada dah. Sekarang semua okey. Faham. Jadi Encik kira berjaya untuk recover dari kesan bully cyber, betul kan? Okay, next kita pergi soalan ketiga lah. Pengalaman Encik veteran, adakah sukar untuk kembali fokus dalam komitmen terhadap sukan selepas menjadi mangsa bully cyber? Untuk recover dari kesan bully cyber tu. Benda ni ikut kekuatan mental lah. Ikut kekuatan mental dia. Sebab dalam sukan ni, fizikal dia tak penting. Fizikal dia penting. Walaupun dia OKU, kalau mental dia kuat, memang dia boleh buat benda-benda yang sangat baik lah. Contohnya kita ambil Paralimpik. Semua adalah OKU. Contohnya kita ambil Rizwan Puzi. So dia OKU kan. Tapi dia tak putus asa. Disebabkan dia punya mental dia kuat, dia dapat masuk dalam sukan ni dan dia dapat menang emas. Itulah. So dalam sukan ni fizikal dia memang tak penting. Walaupun you OKU ke, tak ada 2 tangan ke, tak ada 2 kaki ke, memang tak penting. So memang mental kita yang paling kuat lah. So lepas kita dah menjadi mangsa bully cyber, yang paling pentingnya adalah apakah yang kita buat untuk menangani masalah tersebut. Itu je kita kena buat. Jangan fikir pasal aduh aku ni dah kena bully cyber, tak tahu nak buat macam mana, sedih, nangis, tak boleh buat macam tu. Kita kena buat macam-macam. Kita kena cari cara-cara. Kalau cara pertama dia tak function, kita kena pergi pada cara kedua. Kalau cara kedua dia tak function juga, kita kena pergi pada cara ketiga. Mungkin kita last kita boleh dapat selesaikan masalah tersebut dah. Tapi kembali fokus tu dia ikut mental dia orang lah. Kalau mental dia kuat, memang dia boleh cepat, dia boleh tarik balik fokus dia. Kalau mental dia memang tak kuat sangat, dia akan ambil masa lama sikit lah. Faham. Jadi dalam apa-apa sukan pun, apa yang kita buat pun mental kena keras. Betul kan? Okay, next question. Boleh Cik ceritakan apa contoh pendekatan yang Cik buat, yang Cik ambil untuk Cik pulih, untuk Cik recover diri Cik dari kesan cyberbullying ni? Contoh untuk recover dari cyberbullying. Macam cara untuk menangani cara. So cara pertama yang saya buat ni adalah saya hubungi kawan saya. Sebab kita ni memang kena ada kawan. Sebab zaman ni memang kena ada kawan lah. Kalau tak ada kawan, kita tak tahu sesiapa, memang susah untuk move on, susah untuk pergi next stage. So memang kita kena kenal ramai orang lah. Kita kena ada ramai kawan yang baik. Kawan tu jangan pilih kawan yang salah, kena pilih kawan yang baik, dan juga kena ada banyak orang yang boleh sokong kita pada masa kita mengalami masalah-masalah macam ni lah. So cara yang saya pertama buat ni adalah selepas saya dapat berita ni, saya terus hubungi kawan saya. Semua yang saya kenal tu, saya suruh dia orang pergi report. Lepas tu saya suruh kawan dia orang pun suruh pergi report. So lepas dia orang pergi report, dia orang dah upload dalam Insta mereka semua, akhirnya dapat menyelesaikan masalah ini. So cara pertama dia adalah kawan ataupun orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dan juga cara keduanya adalah kita kena inform kepada ibu bapa kita. Ibu bapa, sebab ibu bapa ini memang daripada kecil, daripada zaman sekarang, mereka ini tahu apa yang kita buat. Mereka akan tahu emosi kita, bila kita marah, bila kita sedih. So memang benda-benda macam ni
kita kena bagi tahu kepada ibu bapa kita sebab mereka ini sangat penting dalam kehidupan kita. So masa kita mengalami keadaan susah-susah macam ni, situasi susah-susah macam ni, so kita kena bagi tahu first kita kena bagi tahu kepada ibu bapa kita. So mungkin mereka ada cara yang baik untuk guide kita untuk keluar daripada situasi macam ni. So nombor dua macam tu lah. Nombor ketiga, kita kena bagi tahu kepada coach kita sebab coach kita ni adalah orang yang orang yang membuat kita ni dalam bidang sukan ni dapat macam cakap dapat menang sesuatu lah. Sebab kalau tak ada coach, untuk seorang pemain sukan ni dia memang tak boleh upgrade sebab dia tak ada skill. Masa dia ada coach dia ajar baru pemain ni dia akan faham, dia akan meningkatkan kemahiran dia, so baru dia boleh perform. So memang coach ni dalam kehidupan ahli sukan ni sangat-sangat penting sebab coach ni dia boleh katakan sebagai mungkin ayah kedua ataupun ibu kedua sebab coach ni memang kita sebagai orang-orang sukan ni memang selalu berada dengan coach selalu berada dengan coach. So coach pun akan tahu bila kita akan marah, bila kita akan sedih, macam mana tolong kita dalam situasi macam ni sebab coach kita ni nak performance kita ni sangat baik. Kalau performance kita ni turun, coach akan tanya, kenapa performance you ni turun? You ada apa-apa masalah ke? Masalah family ke atau tu? So mungkin masa tu dia akan tolong kita macam mana keluar daripada situasi-situasi yang susah macam ni. So yang ketiga contoh kita kena bagi tahu kepada coach. Benda ni untuk seorang sukan ni memang sangat penting. So mungkin coach pun dia akan ajar kita dia akan bagi tahu cara-cara untuk keluar daripada situasi-situasi macam ni sebab coach ni adalah boleh katakan sebagai ayah kedua ataupun boleh cakap boleh kawan rapat. So kita kena bagi tahu kepada coach lah. Yang keempat ni adalah kita kena kuatkan mental kita. Sebab kalau memang mental kita ni tak kuat, kita dah dapat dengar dekat Malaysia ni ada banyak kes bunuh diri masa PKP benda-benda macam ni kan. So memang banyak kes bunuh diri. Itu disebabkan apa? Sebab mental dia orang ni tak kuat. Sikit-sikit kalau kena buang kerja, pergi bunuh diri. Kalau menang kalau kalah dalam pertandingan, pergi bunuh diri. Itu semua memang mental dia orang tak kuat lah. Walaupun you kalah dalam satu pertandingan, kalau you ada mental yang kuat, you boleh fikir, okay, kali ni saya kalah. Kali kedua saya akan menang. Untuk menang saya kena buat apa? Saya kena buat training betul-betul. So you akan buat training tu betul-betul, so you akan menang. So kekuatan mental kita ni akan tolong kita untuk mencapai sesuatu dengan senang dan juga dengan lebih cepat lah. So kekuatan mental kita ni masa kita mengalami kita menjadi mangsa bully cyber, dia akan tolong kita untuk stay hydrated, stay active, dengan stay motivated. Walaupun contohnya kita dapat tengok pemain Kisona dalam Piala Sudirman, ada lepas dia kalah terus-terus dalam pertandingan tersebut, ada satu politician dia upload memang buruk tentang dia. So benda ni kalau mental Kisona itu memang kalau tak kuat, dia boleh pergi bunuh diri ataupun dia boleh keluar daripada bidang sukan, tapi dia tak keluar. Apa dia buat? Dia teruskan usaha dia untuk perform lagi baik dekat upcoming competition So memang cara keempat ni kita kena kuatkan mental kita untuk keluar daripada mana-mana situasi yang susah yang sangat macam ni. Dan yang kelima ni adalah kita kena tahu macam mana menghadapi masalah-masalah macam ni. Sebab masa you menjadi seorang selebriti dan juga masa you menjadi seorang ahli sukan, confirm first you kena tahu, walaupun saya menang dalam satu pertandingan, walaupun saya korbankan masa saya, tenaga saya untuk negara, untuk pergi tanding dekat pertandingan tersebut dan menang, walaupun saya ada banyak fans, tetapi dekat lagi satu side, saya memang ada banyak enemies. Ada banyak orang yang akan jealous atas pencapaian saya. Memang ramai orang akan post benda-benda buruk tentang saya. So macam mana kita kena menghadapi masalah macam ni? So sebelum kau jadi seorang sukan ni, you kena tahu, you kena pergi search, you kena dapat nasihat daripada coach, ibu bapa macam tu lah.
So itu adalah cara kelima. Kita kena tahu sebelum kita pergi pertandingan-pertandingan macam ni, sebelum kita menjadi sebuah selebriti yang memang terbaik dalam Malaysia, sebelum kita menjadi tu kita pergi search dulu. Okay, lepas kita dah menjadi selebriti ni, okay, fans tu dekat satu side. So sekarang macam mana kita nak kawal enemy kita? Macam mana kita nak kawal orang-orang yang tak suka kita? Kalau diorang post benda buruk pasal kita, macam mana kita nak overcome benda tu? So kita kena search, kita kena prepare, kita kena early prepare for that team. So itu saja cara 5 cara saya. Betul. Faham? So kira orang atlet kan, atlet ataupun orang yang ada nama besar sangat penting untuk dijaga circle dia dengan positif vibe. Betul. Untuk dia punya mental sendiri, betul? Jadi next question. Pada pendapat Encik Pavitran, betul tak mungkin ada opponent yang menggunakan cyberbully ni untuk psycho dia punya rival? Itu antara mungkin sebagai salah satu strategi dia. Bagi saya memang saya tak pernah mengalami tapi mungkin dekat orang-orang lain ahli sukan-sukan lain mungkin dia orang pernah mengalami situasi-situasi macam ni. So tapi benda ni memang bodoh lah sebab orang sukan ni memang dia orang gunakan kemahiran dia untuk menang dalam satu pertandingan. So memang opponent dia kalau dia nak guna bully cyber ni untuk lemahkan opponent dia untuk menang dalam pertandingan tu, memang benda tu tak baik lah. Tuhan tengok. So walaupun kita menang dalam pertandingan itu pun, tapi kita gunakan cara yang salah, kita tak guna kemahiran kita guna cara yang salah untuk menang dalam pertandingan tu, kemenangan tu tidak akan kekal lama-lama. Confirm. Benda tu lah. Betul. Kira macam kurang sportsmanship lah kalau macam tu. Betul. Okay, last question Cik Pavitran. Boleh Encik bagi contoh pendapat Encik berkenaan dengan pendekatan kerajaan maupun masyarakat ataupun badan-badan pihak sukan untuk lebih serius menangani kes cyberbully terhadap atlet-atlet Malaysia? So benda ni kerajaan ataupun masyarakat ataupun siapa-siapa pihak swasta ke, mereka kena ambil cyberbully ni memang sangat serius sebab cyberbully ni boleh ragut satu nyawa. Kalau mental dia orang tak kuat, kalau circle dia orang pun tak baik, orang-orang yang sekeliling dia pun tak baik, so dia boleh cuba bunuh diri lah sebab mental dia tak kuat. So memang kerajaan dengan masyarakat masa sekarang ni kena ambil benda ni sangat serius sebab kita dapat dengar dari tahun lepas dan juga tahun lepas dengan tahun ni, tahun lepas ada yang banyak kes yang bunuh diri disebabkan buang kerja dan juga masalah dalam keluarga sebabkan apa? PKP. So lepas benda ni dah terjadi, lepas ramai orang dah meninggal dunia disebabkan benda ni, mangsa bully cyber, baru kerajaan dia akan overcome. Dia orang akan cari cara penyelesaian untuk overcome the situation. Memang benda tu tak baik sebab lepas sesuatu tu dah terjadi dan ataupun dah pergi lebih banyak kes kebunuhan, baru dia orang ni nak ambil macam cakap nak ambil nak ambil dah jadi baru nak ambil tindakan. Dia orang baru nak ambil tindakan. Tapi sebelum tu pun ada juga kes mangsa bully cyber, satu orang bunuh diri, 2 orang bunuh diri, tapi masa tu dia orang macam tak ambil peduli lah, tak ambil peduli. Dia orang macam 1 orang je, 2 orang je. Benda ni simple, benda ni memang normal orang bunuh diri masa bully cyber sebab memang zaman sekarang ni zaman teknologi kan. So memang ramai orang akan kena bully cyber. So memang benda ni simple. Tapi selepas benda ni dah jadi lebih banyak kali, memang ramai orang dah cuba bunuh diri ke ataupun dah bunuh diri ke, so baru dia orang akan buat ambil benda ni serius. Kenapa ramai orang bunuh diri? So kita kena buat something untuk stop benda ni. So memang jangan lengahkan masa. Walau kita dapat kes, kalau satu kes, contohnya kes rogol. So kita dapat satu kes, 2 kes dalam sebulan, kita kena cari cara penyelesaian untuk overcome the situation. Jangan macam tak ambil peduli sebab bulan ini mungkin 1 kes, 2 kes. Mungkin bulan depan 5 kes.
Lepas tu bulan ketiga 10 kes, dia akan naik-naik. Baru lepas 100 kes, baru nak ambil kes ini serius ke. Lepas 100 nyawa dah pergi, baru dia orang nak ambil kes ni sebagai serius. So memang jangan lengahkan masa lah. So memang masa first start satu masalah, kita kena ambil serius. Kita nak ambil serius. Walaupun curi ke, mangsa buli cyber ke, kes logo ke, macam-macam lah, macam-macam. Masa first tu kita kena ambil benda itu sangat penting dan kita kena cuba, kita kena cari cara penyelesaian lah untuk stopkan benda itu pada tahap yang sangat rendah. Kalau dia pergi tahap tinggi, memang susah untuk kita selesaikan benda itu sebab dah ramai orang dah buat bully cyber dah. Sebab kalau dia orang nak buat kalau diorang ambil benda ni serius masa pada tahap yang rendah, memang sampai sekarang kita memang tak akan dapat dah kes bunuh diri disebabkan bully cyber 100 kes, 200 kes dalam sebulan. So selepas kes ni dah naik kepada 1 kes sebulan menjadi 200 kes sebulan, baru diorang ambil benda ni sebagai penting. Kita kena overcome benda ni. So itu saya cakap, jangan lengahkan masa. So kerajaan, masyarakat atau pihak swasta yang mana-mana sekali, semua orang kena ambil benda ni sangat-sangat serius. So kalau lepas diorang sendiri kena, baru diorang perasan, kenapa aku kena? So diorang pun macam, okay, sekarang aku kena, so I want to know how to overcome this situation. So sebelum diorang kena tu, memang diorang tak tahu. Diorang tak ambil benda ni sangat penting. So selepas diorang dah kena, baru diorang ambil benda ni sangat penting. Sebab apa? Sebab diorang dah kena. Diorang dah jadi mangsa. Sebelum ni diorang dah jadi mangsa. So diorang tak ambil benda ni serius lah. So itu saya. So memang macam-macam bangsa bully cyber ke, kes logo ke, memang semua kes ni kita kena hapuskan dalam masa dia berada dalam tahap yang rendah. Kalau dia pergi kepada tahap yang tinggi, memang susah untuk kita selesaikan masalah tersebut. Betul. Sebab bully cyber ni pun antara isu yang sangat-sangat teruk berlaku bukan sahaja dekat Malaysia tapi satu dunia. Dia boleh attack bukan sahaja ahli sukan, malahan selebriti, masa siapa pun boleh kena. Sebab dia berkait dengan nyawa juga. Betul? Boleh. Jadi kesimpulannya, pada pendapat saya kesimpulannya bukan sahaja kerajaan, yang terutama kerajaan, tapi masyarakat, ibu bapa bahkan kawan-kawan, cikgu-cikgu perlu juga mengambil cakna tentang isu bully cyber ni. Sebab ia semua berkaitan dengan nyawa rakyat Malaysia. Betul? Betul. Okey. Saya rasa sampai situ saja kita punya interview pada malam ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dekat Encik Pavitran kerana sudi luangkan sikit masa untuk kami. Sudi untuk kongsi sedikit ilmu dan pengetahuan untuk kami. Sama-sama kita ambil pengalaman, ambil pengetahuan ni. Yang baik semua datang dari Tuhan dan yang buruk semua datang dari saya. Saya minta maaf jika ada sedikit kurangnya. Saya harap kita dapat jumpa lagi next time. So, terima kasih.